Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti kelas atas talian sains untuk tahun 4. Jadi hari ini kita akan masuk unit 2 lah. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains. Jadi cikgu harap kamu semua dapat buat ulang kaji. Mana yang tak faham kamu baca balik dan tengok balik video-video dan juga sesi pengajaran kita yang telah kita rekodkan sebelum ni. Jadi mana yang tak faham boleh tengok balik dalam buku teks. Lepas tu kita akan buat sedikit diagnostik untuk kamu untuk melihat dekat mana tahap kamu selepas sesi pembelajaran. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, hari ini alhamdulillah kita ada 19 orang bersama-sama kita dalam kelas ni. Jadi mana kawan-kawan yang tak ada tu nanti tolong maklumkan dengan mereka lah. Okey, jadi macam biasa sebelum kita mulakan kelas, kita akan baca doa lah untuk mendapat keberkatan. Jadi cikgu menjemput Eden lah. Eden, okey, buka mikrofon. Okey, baca. Kalian semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'alaina ni'mataka wa syukalaina ni'mataka ya ar-rahmanirrahim. Rabbi syarhi syarhi wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasin wa la tu'asin ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, terima kasih Den. Tutup balik mikrofon tu Okey, yang lain-lain pun sama. Tolong tutup mikrofon tapi kamera buka. Tak ada masalah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak ingatkan kita ada sesi perbincangan lah selepas ni. Sesi perbincangan. Sekarang ni sesi kita dengar dulu penerangan daripada cikgu. Lepas tu kita ada perbincangan, lepas tu nanti kamu buat aktiviti lah. Okey, jadi siapa yang baru sampai tu buka buku teks muka surat 23. Unit 2 Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia. Okey, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan kelas, pastikan perkara-perkara ni telah kamu buat. Yang pertama sekali kita dah baca doa. Lepas tu yang kedua, pastikan semua peralatan buku latihan, buku teks dan juga alat tulis telah disediakan. Lepas tu yang ketiga, sila dengar dengan teliti. Dengar dulu dan buatkan catatan untuk perkara-perkara penting semasa cikgu membuat penerangan. Okey, dan yang keempat, jika tertinggal jangan risau, kamu boleh rujuk Google Meet kita ni secara rakaman. Rakaman akan cikgu bagi selepas kita selesai membuat aktiviti pembelajaran kita atas talian. Okey. Jadi kita teruskan hari ini tajuk today's lesson ialah organ pernafasan manusia. Jadi kamu buka buku teks muka surat 23. Okey, pertama sekali cikgu nak tanya kenapa, tak payah jawab pun tak apa. Cikgu nak tanya supaya kamu berfikir. Kenapa kita kena bernafas? Itu kena ingatlah. Soalan dia. Untuk hidup. Untuk hidup. Bagus. Untuk hidup. Jadi semua benda hidup perlu bernafas. Kalau kamu mati, taklah bernafas. Jadi ini adalah mengapa kita manusia perlu bernafas. Jadi kita ada 3 organ yang terlibat lah. Semasa kita melaksanakan program pernafasan, 3 organ kita yang terlibat iaitu pertama hidung. Dalam muka teks, muka surat 24. Okay. Jadi dalam muka teks muka surat 24 ni telah menunjukkan bahawa 3 organ pernafasan manusia. Iaitu yang pertama hidung, yang kedua trakea dan yang ketiga paru. Jadi manusia akan bernafas, akan sedut nafas melalui hidung ataupun mulut.
hidung ataupun mulut. Lepas tu pernafasan itu, udara itu akan masuk melalui trakea. Trakea ada dua kat sini, cabang kat sini. Satu dia akan masuk paru-paru sebelah kanan, satu lagi dia akan masuk paru-paru sebelah kiri. Jadi kita ada dua paru-paru. Katakanlah satu paru-paru rosak, satu lagi elok. Boleh tak kita bernafas? Boleh. Boleh, Tak bagus. Boleh, tak ada masalah. Sebab itu kita ada dua paru-paru. Katakanlah satu rosak, satu lagi boleh pakai. Boleh lagi masih bernafas, insya-Allah. Tapi kamu tak boleh buat aktiviti-aktiviti yang mempunyai pergerakan yang banyak. Sebab apa? Bila kita bergerak banyak, udara kita perlukan lebih banyak. Jadi kamu kena, tak boleh lagi lah, kena berjalan, duduk rehat macam tu. Okey. Jadi bila udara masuk, dia akan masuk melalui hidung dan akan melalui trakea dan terus kepada paru-paru. Jadi ini adalah organ pernafasan manusia. Okey. Lepas tu ini adalah gambar rajah bagaimana manusia bernafas. Nampak? Tarik nafas, dia akan masuk melalui hidung, lalu kepada trakea dan terus kepada paru-paru. Ini adalah carta alir untuk udara disedut. Udara disedut. Dan bila udara disedut, kita menyedut gas oksigen. Kita menyedut gas oksigen. Jadi kalau kita sedut asap, kenapa kita bila sedut asap kita rasa pening? Sebab dalam asap kurang gas oksigen. Jadi itu menyebabkan kita rasa pening. Okey, bila udara masuk, nampak tak? Bila udara masuk, dada kamu akan jadi mengembang. Kenapa dada mengembang? Sebab udara masuk ke dalam paru-paru. Itu pasal dada kita mengembang. Sebab paru-paru ini telah menolak kita punya rusuk. Dekat dada kita ni ada rusuk, tulang rusuk. Jadi tulang rusuk inilah yang akan mengembang apabila udara di dalam ini masuk ke dalam paru-paru. Okey, faham Okey, jadi bila tarik nafas, hidung, trakea, paru-paru. Apa gas yang masuk? Gas oksigen. Okey, faham Okey, ini adalah tarik nafas. Jadi kalau kamu nak faham, kamu tengok muka surat 28. Boleh tengok muka surat 28. Okay. Jadi kita terus kepada menghembus nafas. Jadi bila menghembus nafas, dia akan masuk ke dalam, dia daripada paru-paru, dia akan kepada trakea dan kepada hidung. Gas yang keluar ialah gas apa? Karbon dioksida. Nampak? Karbon dioksida. Masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Jadi mula daripada mana? Mula daripada paru-paru. Bila kita keluarkan paru-paru, rusuk kita akan mengecut. Dada kita akan turun. Bila dada turun, dia menolak paru-paru ini dan udara itu akan keluar melalui hidung. Terbalik. Tadi masuk hidung, keluar, masuk hidung kepada paru-paru. Sekarang keluar, mula daripada paru-paru kepada hidung. Tengah-tengah ni tidak ada perubahan. Dia tetap juga trakea. Takkan pula masuk dekat hidung, keluar kat telinga. Kan? Okay, yang ini adalah caranya manusia mengembus nafas. Okey. Sekarang soalan latih to be. Sekejap je dah sampai latih to be. Okey. Cikgu nak tanya, siapa boleh jawab soalan yang pertama? Siapa nak cuba? Siapa oksigen. Apa? Siapa nama? Siapa nama? Muhammad Akil. Okey, Muhammad Akil. Okey, Akil apa jawapan nombor 1? Oksigen. Oksigen. Okey, bagus Akil. Terima kasih. Tolong cikgu. Okey, siapa boleh tolong cikgu untuk soalan yang kedua selain daripada Akil, orang lain pula?
Kalau kita hembus nafas, kita hembus nafas, mula daripada apa? Cikgu, saya. Siapa? Aiman. Lepas. Okey, Aiman. Okey. Okey. Karbon dioksida. Bukan. Dia bukan tanya gas apa. Saya cikgu. Okey, siapa nama? Alia. Okey, Alia. Hidung. Hidung. Mula-mula daripada mana? Okey, buka muka surat 28. Okey, semua tengok muka surat 28. Okey. Mana gambar dia? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, bagus. Okey, mula daripada mana? Saya. Okey, jawab. Oh, keparu. Baru-baru. Lepas tu, Treka. trakea. Okey, lepas tu, Hidung. hidung. Tu dia jawapan dia. Mula daripada paru-paru, kepada trakea, kepada hidung. Itu maksudnya aliran udara ketika menghembus nafas. Nampak tak? Jadi jawapan dia ialah mula daripada paru-paru. Ini jawapan dia. Mula daripada ni menghembus nafas. Nampak tak menghembus nafas? Mula daripada paru-paru kepada trakea, kepada hidung. Itu maksud dia. Carta alih udara. Okey, faham semua? Okey, sekarang kita terus kepada soalan yang ketiga. Siapa nak tolong cikgu soalan yang ketiga? Apakah yang berlaku kepada dada ketika kita tarik nafas? Apa jadi pada dada? Jadi kita akan berhenti. Dada berhenti? Ya ke? Kita nak tarik nafas, apa jadi pada dada kita? Dada mengembang. Bagus. Mengembang. Kenapa dada mengembang? Sebab angin masuk daripada paru. Bukan angin tapi udara. Udara masuk ke dalam paru. Okey, bagus. Macam tu jawapan dia. Okey, apakah organ pernafasan manusia? Siapa nak bagi tahu? Saya. Okey. Siapa nama? Hidung. Okey, apa? Hidung. Paru. Trakea. Trakea. Okey, bagus. Hidung, paru-paru dan trakea. Okey, bagus. Jadi organ pernafasan kita ada 3, jangan lupa. Yang pertama, hidung, trakea dan paru-paru. Okey, bagus. Kita terus kepada pergerakan dada. Ni dia pergerakan dada. Jadi sekarang cikgu nak kamu semua, yang pertama sekali letakkan tangan di atas dada. Bukan dada kambing, bukan dada kucing, tapi dada kamu sendiri. Dada adik pun jangan usik. Okey, sekarang angkat tangan kanan. Cikgu nak tengok angkat tangan kanan. Okey, letakkan dekat dada. Okey, dah letak kat dada. Okey, sekarang tarik nafas. Okey, tahan seketika. Okey, lepas. Sekali lagi, tarik. Lepas. Okey, soalan cikgu. Apakah yang kamu perhatikan? Apa jadi pada dada kamu? Udara. Tak. Itu sekarang cikgu bila letak tangan kat dada, kamu tarik, apa jadi pada dada kamu? Dada menaik. Dada naik. Bagus. Dada menaik. Okey, mana nak dapat tu? Muka surat 31. Kita tengok muka surat 31. Okey. Dada menaik. Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua. Sekarang aktiviti yang kedua. Letak juga tangan kat dada. Lepas tu hembus. Apa jadi pada dada? Dada menurun. Dada menurun. Dada menurun. Okey, jadi sekali Dada lagi. menurun. Okey, bagus. Jadi sekali lagi, dada udara masuk, dada naik. Betul Udara masuk, dada naik. Kenapa dada naik? Sebab udara masuk. Okey. Yang ini pula, kenapa dada turun? Sebab udara keluar. Okey. Dada menaik. Okey, bagus. Okey.
Sekarang kita tengok soalan aktiviti seterusnya. Kadar pernafasan manusia. Nampak tak orang berlari ni? Kan? Ini orang naik basikal kan? Ini orang tengah buat apa ni? Nampak. Orang tengah berenang. Betul tak? Ni berenang. Okay. Satu berlari, yang kedua basikal, yang ketiga berenang. Okey. Kadar pernafasan manusia ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, maksud dia macam mana? Sekarang ni kamu letak dekat dada kamu, tangan letak kat dada. Sekarang kamu duduk betul? Kan? Tangan letak kat dada. Okey. Lepas tu kamu rasa dada kamu ni laju ke perlahan? Perlahan. Mana ada laju? Kau buat apa laju? Kau tengok cerita hantu ke? Kan? Jadi tangan kita, bila kita letak kat dada, sekarang ni kita tengah duduk, kamu rasa dada kamu ni perlahan. Betul Okey. Tapi bila kamu lari, dekat padang waktu PJ tu kamu lari yang kawan kamu main bola ke apa ke. Kan? Lepas kamu lari je, kamu letak tangan kat dada. Dada kamu tu laju ke perlahan? Jadi kita akan laju. Laju. Okay, laju. Jadi itu yang maksud dia kadar pernafasan. Nampak tak kadar pernafasan? Itulah maksudnya kadar pernafasan. Kalau kadar pernafasan kita rendah, maksudnya kita tengah duduk, tengah baca buku, kita jalan perlahan-lahan. Maksudnya kita jalan perlahan tu maksudnya kita pergi ambil buku kita, lepas tu duduk balik. Macam tu. Itu maksudnya kadar pernafasan yang rendah. Tapi kadar pernafasan yang sederhana pula, kamu jogging, kamu jalan cepat, kamu lari setempat. Itu maksudnya kadar pernafasan sederhana. Tapi bila kamu lari laju, main bola. Bila kita main bola tu kita lari laju. Kenapa kita lari laju? Sebab kita nak kejar bola tu. Betul? Bila kita kejar bola, kita kejar kawan kita. Lepas tu kita main tali skipping. Lepas tu kita main basikal. Kita kayuh dah laju. Lepas tu kena kejar dengan anjing pula. Laju. Jadi bila kita pegang dada kita, kadar pernafasan tu akan jadi lebih tinggi. Dia juga lagi laju. Itu maksudnya kadar pernafasan. Okey. Jadi kamu boleh buka muka surat 33. Tengok muka surat 33. Tu dia. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada 33. Buku teks muka surat 33. Okey. Jadi kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada. Turun naik dalam masa 1 minit. Jadi aktiviti dia ialah contoh kat gambar tu yang pertama sekali pergerakan sederhana. Jadi kadar pernafasan sederhana ni bila kamu buat tai chi ke, kamu berjalan ke, itu maksudnya kadar pernafasan sederhana. Lepas tu kadar pernafasan tinggi, kamu berlari. Lepas tu kadar pernafasan rendah, kamu duduk rehat, tengok orang jalan-jalan kat taman. Itu maksudnya kadar pernafasan rendah. Okey, faham tak maksud kadar pernafasan ni? Jadi, okey, sekarang soalan cikgu. Kalau kamu lompat bintang. Pernah lompat bintang tak? Kan? Pernah kan? Okey, jadi okey, yang mana satu? Rendah, sederhana, tinggi? Tinggi. Tinggi lah kan? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, kalau kamu pergi, sekarang ni kamu bangun, lepas tu pergi dekat peti ais, ambil air. Itu kadar pernafasan yang mana? Rendah. Rendah. Okey, bagus. Okey, sekarang kamu berenang. Apa? Kadar pernafasan mana? Kadar pernafasan tinggi. Okay. Sekarang ni kamu naik tangga. Sederhana. Sederhana. Okey, faham. Okey, faham. Jadi senang lah kan? Betul tak? Jadi kalau mana tak faham boleh tengok muka surat 33. Okey, kita terus aktiviti kita. Jadi lepas ni lepas daripada kelas kita nanti kamu dikira membuat aktiviti.
Aktiviti ni kamu boleh rujuk muka surat 25. Okey, semua buka muka surat 25. Jadi kejap lagi kamu buat Kamu buat. Lepas dah habis nanti kamu buat ni muka surat 25. Okey, muka surat 25 dah buka dah. Okey, melabel organ pernafasan. Melabel organ pernafasan manusia. Mesti ada tanah liat warna merah. Sebab apa? Paru-paru kita warna merah. Bukan warna hitam. Jangan guna tanah liat warna hitam pula. Kalau tapi cikgu warna merah tak ada. Tak apa kalau tak ada warna merah pun, kamu gunalah warna oranye. Warna kuning pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu tanah liat warna ungu, tanah liat warna coklat. Jadi ikutlah kesesuaian. Okey, lepas tu kamu kena ada penggelik, pembaris, pensel, kertas putih, kad manila yang sesuai lah. Kalau tak ada pun tak apa. Cikgu saya tak ada kad manila, tak apa, pakai kotak pun boleh. Maksudnya macam tu lah. Okey, boleh faham Jadi apa yang kita nak kena buat? Okey, ni dia langkah pertama. Langkah pertama, lukiskan bentuk paru-paru. Cikgu saya tak tahulah bentuk paru-paru macam mana. Tengok dekat dalam buku teks muka surat 24. Ada tak gambar tu paru-paru tu muka surat 24? Ada kan? Okey. Lepas tu dah lukis. Cikgu saya tak tahu lukis, belajar. Okey. Lepas tu gunting. Dah lukis, kamu gunting. Okey. Lepas tu nombor 2, kamu uli tanah liat tu. Nampak tak? Tanah liat warna merah. Bukan tanah liat warna kuning. Bukan tanah liat warna hitam. Tanah liat warna merah tu kamu ratakan menggunakan penggilik dah. Okay. Lepas tu kertas yang kamu gunting tadi, kamu lekatkan di atas tanah liat tadi. Tekatkan dia dan potong mengikut bentuk yang kamu gunting. Potong. Dah siap potong, buat 2. Buat 2 tadi, 2. Tu dia. Ni yang kamu dah gunting tadi, nampak tak? Nombor 6. Nombor 6 tu kamu dah gunting tadi macam ni rupa dia. Okey, lepas tu yang warna coklat ni kamu buat bentuk hidung. Buat bentuk hidung. Kalau Mak Saleh kena pakai tajam sikit lah. Ni hidung dia. Kalau kamu ni hidung tu kemek sikit, kamu buatlah kemek sikit. Okey faham okey. Lepas tu yang kelima, buat bentuk Y. Macam tu. Nampak? Dan last kali jadilah dia organ pernafasan manusia. Dan kamu lekat di atas kad manila ataupun kertas keras yang sesuai. Nak buat besar pun boleh, nak buat kecil pun boleh. Cikgu saya punya tanah liat kecil je lah cikgu. Sikit, buatlah kecil. Cikgu tanah liat saya banyak, buatlah besar. Okey, faham? Boleh jadi lepas dah siap, macam biasa, cikgu nak kamu tangkap gambar. Okey, boleh? Jangan lupa tulis nama kamu kat sini. Tulis nama besar-besar. Muhammad Aden. 4 Dahlia. Tulis kat situ. Senang, cikgu nak tahu siapa punya gambar. Tapi kalau lagi handsome, dia tangkap gambar bersama-sama dengan dia punya hasil dia. Jadi Akil dah siap. Jadi Akil pegang gambar tu, tangkap gambar sekali. Okey, boleh senang je aktiviti dia. Sama juga macam kamu buat payung terjun itu. Tania. Apa dia? Okey. Jadi hari tu payung terjun Tania, sebab ramai dah buat payung terjun. Jadi mana yang tak siap tolong siapkan. Sebab aku nanti ada markah untuk pentaksiran. Jadi kalau tak hantar tak dapatlah markah pentaksiran. Jangan besok tanya kenapa saya dapat 4, kawan saya dapat 5. Kamu tak hantar kerja, tak dapatlah markah pentaksiran kan. Jadi buat. Jadi yang ini pun sama, cikgu nak kamu buat aktiviti ni. Lepas kamu buat, kamu mesti label. Itu dia tajuk dia kata melabel kan. Nampak sini, tajuk itu ialah melabel. Melabel organ pernafasan. Jadi label lah. Yang ni apa? Hidung, tulis gambar hidung. Tanda kan.
hidung. Yang ni trakea, tandakan trakea. Yang ni paru. Jadi tandakan paru. Dah siap? Kamu hendaklah label dengan menggunakan pen. Nampak? Dah siap semua macam ni. Buat sama macam ni. Tak susah pun. Okey, jadi siapa yang dah siap nanti jangan lupa hantarkan gambar dekat dalam grup sign kita. Okey, jadi soalan kuis. Okey. Soalan kuis kita ada 3. Okey. Jadi soalan yang pertama. Okey. Tengok gambar kat sini. Gambar ni siapa boleh bagi tahu? Ni gambar apa? Nampak tak anak panah ni? Anak panah ni masuk ke keluar? Masuk. Jadi kalau masuk, apa dia punya aktiviti kat sini? Dia tengah buat apa? Bernafas. Menyedut. Bagus. Menyedut udara. Menyedut udara. Okey, jadi soalan yang pertama. Apakah yang sedang ditunjukkan dalam gambar rajah di sebelah? Menyedut udara. Betul kan? Menyedut udara. Soalan yang kedua. Nyatakan organ atau badan yang terlibat mengikut susunan yang betul. Okey, kalau menyedut mula daripada apa? Hidung. Lepas tu? Trakea. Lepas tu? Paru. Okey, sekarang yang ketiga. Apakah gas yang terhasil? Gas apa? Oksigen. Bukan. Dia kata, apakah gas yang terhasil? Gas apa? Karbon dioksida. Yes, good. Karbon dioksida. Bagus. Jadi yang ini nanti cikgu akan screenshot gambar dia. Lepas tu cikgu akan masukkan dekat dalam grup. Jadi kamu kena salin soalan dan tulis jawapan dalam buku latihan. Okey. Dengar tak cikgu cakap ni? Ini cikgu akan screenshot nanti. Masukkan dekat dalam grup. Lepas tu kamu salin soalan dan tuliskan jawapan. Okay. Jadi ini peneguhan. Nanti kamu tengok video. Nanti kita tengok sama-sama video pernafasan manusia. Okey, sekarang ni kita tengok video pernafasan manusia. Okay, ni. Nampak tak gambar ni? Okey. Nampak ni. Jadi kita menyedut nafas masuk ke dalam trakea dan ke paru. Okey. Boleh Boleh ke kita nafas guna mulut? Boleh. Kan cikgu dah cakap tadi. Mula-mula cikgu dah cakap hidung atau mulut. Hidung atau mulut. Dalam buku teks memang tak ada. Tapi cuba kalau kamu tutup hidung. Bila kamu tutup hidung, kamu nafas guna apa? Mulut. Kan? Betul tak? Okey. Jadi nanti cikgu akan bagi link ni. Cikgu akan bagi link, nanti kamu tengok lah. Okey. Jadi ini adalah video-video. Ini adalah video lah. Video-video yang cikgu akan bagi, nanti link tu kamu tengok. Untuk kamu buat ulang kaji semula apa yang kita dah belajar hari ni. Okey, jadi apa yang kita belajar hari ni, ini adalah rumusan dia. Okey, siapa boleh baca nombor 1? Siapa nak baca? Saya. Okey, siapa nama tu? Duratul. Okey, Datul. Okey, nombor 1 baca. Manusia bernafas untuk terus hidup. Manusia menyebut oksigen gas oksigen dan membebaskan gas
Lagu di hospital. Okey, bagus. Okey lagi sekali cikgu bacakan. Manusia bernafas untuk terus hidup. Itu soalan yang pertama tadi cikgu bagi kan? Betul tak? Kenapa manusia bernafas? Sebab untuk terus hidup. Jadi manusia bernafas menyedut gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Refleksi yang kedua, siapa nak baca? Saya. Siapa? Ya. Okey. Paru-paru? Paru-paru merupakan organ pernafasan manusia. Okey. Laluan mereka laluan masuk udara, hidung, trakea, peparu. Okey. Laluan keluar udara, peparu, trakea, hidung. Okey, bagus. Jadi peparu merupakan organ. Jadi apa yang tak ada kat sini? Peparu lagi apa? Hidung dan juga trakea. Jadi bila masuk, dia masuk melalui hidung. Lepas tu trakea dan juga paru. Bila keluar, dia keluar melalui paru-paru kepada trakea dan terus kepada hidung. Okey. Yang ketiga. Saya cikgu. Okey. Kita mula baca. Saya cikgu. Okey, baca Dia ada baca. Okey, baca. Kadar pernafasan manusia dipengaruhi oleh jenis aktiviti. Okey. Semakin tinggi kadar pengeluaran, semakin tinggi kadar pernafasan manusia. Anda semakin tinggi manusia. Jadi masuk dia kat sini, kadar pernafasan dipengaruhi oleh aktiviti. Kan? Tadi cikgu cakap kan? Aktiviti. Jadi kalau kita lari, kadar pernafasan tinggi. Betul? Kalau kita duduk, kadar pernafasan rendah. Jadi kenapa dia jadi rendah? Pasal pergerakan. Jadi tengok kita berenang. Kalau kita berenang, kita bergerak perlahan ke laju? Kita bergerak laju kan. Jadi bila laju, kadar pernafasan kita pun laju. Bila duduk, kadar pernafasan kita rendah. Kenapa rendah? Sebab kita duduk je, tak ada pergerakan. Okey, jadi itu yang maksudnya semakin tinggi kadar pergerakan, semakin tinggi kadar pernafasan. Okey, faham? Jadi nanti kamu boleh tengok balik slide ni, mana yang tak faham untuk kamu baca semula. Okey. Jadi last kali cikgu nak ingatkan, semakin semiskin-miskin manusia ialah orang yang kurang adab dan budi pekerti. Maksudnya kalau kita kaya pun tapi kita tak ada adab, maksudnya orang tu miskin. Faham tak? Adab tu maksudnya apa? Kita kena sentiasa hormat menghormati, kena bercakap budi bahasa tu kena bercakap baik dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan, dan juga hormat orang lain. Jadi kalau kita tak hormat orang lain, maksudnya orang tu adalah orang yang miskin walaupun kita kaya. Okay, itu maksud dia semiskin manusia adalah orang yang kurang adab dan budi pekerti. Okey. Jadi dah habis slide kita. Nanti kamu boleh tengoklah aktiviti-aktiviti yang kamu kena buat nanti selepas ni. Yang pertama, kamu kena salin soalan ni. Lepas tu yang kedua, kamu kena buat model model apa ni? Model organ pernafasan manusia. Jadi ada dua aktiviti. Cikgu. Boleh kalau saya hantar malam? Boleh, tak ada masalah. Bukan hari ni nak kena hantar. Besok pun boleh, lusa pun boleh. Okay, faham Faham. Sekejap. Okey. Okey, jadi semua aktiviti-aktiviti yang kita dah buat tadi tu, ada dua aktiviti, 11 pengajaran tadi kita dah buat. Jadi kita ada dua aktiviti. Yang pertama, kamu salin kamu punya buku, dalam buku soalan-soalan tu dan jawab. Kalau tak faham, boleh tengok kat mana? Tengok dekat slide yang cikgu bagi nanti. Lepas tu,
Bila dah siap, petang-petang nanti ke malam ke besok ke, kamu buatlah model organ pernafasan manusia. Bila dah siap, buat apa? Tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Okey. Ada soalan? Ada. 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 Okey. Jadi siapa yang belum siap, cikgu punya kerja yang payung terjun tu, mana yang tak siap lagi, tolong buat payung terjun. Jangan terjun dengan payung tu, nanti patah kaki. Cuma cikgu nak kamu buat model untuk payung terjun saja. Okey, lepas tu kalau dah siap, kamu boleh buat organ pernafasan manusia, muka surat 20-25. Lepas tu hari Khamis ni kita tak ada kelas atas talian, tapi kamu boleh rujuk Google Classroom. Boleh rujuk Google Classroom untuk buat aktiviti yang cikgu dah masukkan ke dalam Google Classroom pada hari Khamis ni. Okey jadi hari Khamis ni kamu tengok Google Classroom je. Kita tak ada lagi ni atas talian. Nanti minggu depan kalau ada masa kita buat lagi. Okey. Ada soalan sebelum kita habiskan sesi PDPR kita? Ada. Ada. Okey. Jadi cikgu akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Darwish. Darwish. Bye.